Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Dahaya. Ini sempena pilihan raya umum Indonesia 2024. Kebiasaannya ya, di Jakarta ini cuacanya agak mendung dan hujan. Tetapi hari ini agak panas sedikit, apapun kami berteduh di bawah pokok di satu kawasan yang cukup sinonim dengan anak-anak muda untuk berdiskusi, makan dan minum serta sebagainya. Tetapi hari ini cukup istimewa kerana perspektif Malaysia untuk kita bawakan adalah sangat penting. Sebab ada cakap-cakap dan juga kata-kata di media sosial, contohnya, apa pentingnya pilihan raya Indonesia ini kepada Malaysia? Kenapa perlu ada liputan dan juga berita-berita yang berkaitan dengan Indonesia? Ini hal besar untuk kita faham berkaitan dengan serantau, bagaimana perjalanan ekonomi, hubungan politik dan sebagainya. Jadi, orang Malaysia di bumi Indonesia yang tidak asing bersama dengan Esra Awani, terima kasih kepada Cik Isong Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center yang sudah berkelana bukan sahaja di bumi Jakarta tetapi ke pelosok Indonesia telah pun kelihatan wajahnya di sana. Tapi selepas ini katanya akan ke Sumatera. Apapun, ini perspektif besar untuk kita bawakan sempena pilihan raya umum Indonesia 2024 dan juga Pilpres, pemilihan presiden calon 1, calon 2 ataupun calon yang ketiga. Jadi, Cik Isom, pertama sekali kita nak bawakan, orang bercakap berkaitan kita dah melepasi pilihan raya di Malaysia hampir setahun lebih. Tetapi sekarang Indonesia 2024 adalah tahun paling banyak berlakunya pilihan raya di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Tetapi secara tuntas dan perspektif, kenapa perlu kita ambil berat berkaitan dengan pilihan raya di Indonesia ini? Ya, sebagai badan yang memerhati perjalanan pilihan raya, kami di Ilham Center ni turun ke sini untuk membuat pemerhatian dan juga observasi, khususnya melalui pola pengundian dan juga trend yang berlaku di dalam setiap pilihan raya. Sebagai contoh, kenapa pentingnya Pilpres ini sebagai rujukan kita? Kerana pertama sekali proses demokrasi di Indonesia ini biasanya mendahului daripada negara kita di Malaysia. Saya memetik politik berteraskan identiti. Pada 2019 ketika Pilpres ketika itu, isu yang digerakkan dalam kempen dan juga rally ini ialah berkaitan dengan politik identiti, iaitu yang kempen berunsurkan perkauman dan juga agama itu dimainkan sepenuhnya ketika kempen yang lepas. Malah jalur keras itu menyebabkan situasi itu dia menjadi panas. Ketika itu panas. Tetapi pada kali ini uniknya kita melihat isu itu sudah pun mencair. Disebut di sini ialah sudah pun tidak lagi relevan berlaku di dalam siri-siri kempen yang dijalankan sepanjang tempoh kempen yang berlangsung di dalam Pilpres kali ini. Itu yang uniknya. Apa yang berlaku ini ialah lebih kepada tawaran dan juga calon-calon yang dikemukakan yang mana lebih substantif dan juga dekat dengan hati pengundi berbanding dengan kempen yang berteraskan identiti. Dan saya yakin fenomena ini sebenarnya sudah berlaku kepada negara kita. Maksudnya berlaku 2019 di sini sampai di Malaysia pada tahun 2022 ketika PRU ke-15 yang lalu. Jadi maksudnya lambat trend itu sampai ke daerah ini. Tapi itu yang kita melihat bahawa pentingnya kita meninjau perspektif yang berlaku di dalam pemilu di Indonesia kemudiannya berlaku di Malaysia. Yang kedua saya melihat ialah peranan Suruhanjaya pilihan raya mereka yang sepatutnya bagi saya boleh diambil contoh yang baik. Lembaga Komisi Pemilihan Umum mereka sebagai contoh dalam menjadikan host debat presiden dan juga calon presiden itu dikendalikan sepenuhnya oleh SPA mereka. Dan semua calon akur dan tunduk dan memanfaatkan ruang untuk mereka mengetengahkan idea. Walaupun situasinya panas perdebatannya itu, tetapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah Suruhanjaya mereka mengetuai sendiri kempen untuk menyatakan visi misi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Seterusnya peranan KPU ini ialah mereka menggerakkan kesedaran. Kesedaran untuk keluar mengundi beramai-ramai. Anak muda tidak golput, golongan putih, tidak nyoblos ataupun menghantar kertas putih. Semua ini dimanfaatkan medium penerangan, sama ada medium di peringkat media perdana ataupun agensi penerangan. Semua kita lihat stesen-stesen
di airport, lapangan terbang dan juga di kereta api digunakan sepenuhnya untuk kesedaran digerakkan oleh Komisi Pemilihan Umum ini. Ketiganya saya melihat apa yang berlaku uniknya yang boleh kita ambil perhatian di sini ialah mengenai berita palsu. Ya. Sebenarnya berita palsu berlaku pada 2019, tetapi kini berita palsu sudah pun menjadi isu yang mungkin sudah usang ataupun obsolete kepada kempen pilihan raya di Indonesia kali ini. Apa yang menjadi menariknya, berita hoax ini ataupun berita fake news seperti mana yang berlaku ini di sini sudah tidak relevan. Malah siapa yang menggunakan elemen itu akan ditolak oleh pengundi. Jadi perkara itu juga saya melihat memberikan sedikit kelebihan mana kematangan demokrasi itu bermula di sini. Yang keempat, saya rasa yang kita boleh melihat pentingnya kenapa kita melihat pemerhatian di dalam Prepres ini, yang kita boleh mengambil contoh ialah strategi kempen. Strategi kempen di sini dalam pemerhatian kami daripada beberapa provinsi yang kami membuat tinjauan, mereka sudah beralih sepenuhnya daripada kempen yang menggunakan bendera. Ya. Mereka menggunakan billboard, menggunakan banner. Malahan rally-rally yang uniknya di Indonesia ini, rally setiap calon presiden ialah mereka berani untuk membuat himpunan ataupun rapat umum ketika hari bekerja dan waktu siang. Berbanding kita ceramahnya ialah pada waktu malam. Waktu malam ataupun grandnya itu pada hujung minggu. Jadi ini yang sedikit kelebihan. Dan yang terakhirnya yang saya boleh kongsikan dengan awak ni ialah sikap pengundi dalam penyataan undi mereka ataupun penyataan sikap mereka menyokong mana-mana calon presiden. Mereka dengan terbuka, tanpa segan silu, walaupun kita baru bertemu, kita tanya, Pak, sokongan apa Pak? 01 ataupun 02 ataupun 03, tanpa ada sebarang masalah untuk mereka menyatakan. Ini menyebabkan pihak yang membuat tinjauan ataupun survey, mereka boleh melakukan quick count, yang mana perkara ini tidak boleh dilakukan di Malaysia kerana pengundi kita ini cenderung untuk menyembunyikan dukungan ataupun sokongan ketika hari pengundian. Di sini siapa yang telah menyatakan sikap, mereka tanpa segan silu akan berkongsi dan mereka memberikan justifikasi kenapa mereka menyokong calon 1, calon 2 ataupun calon 3. Itu uniknya yang mana saya anggap kematangan demokrasi di Indonesia ini wajar dicontohi dan juga kita boleh mengambil sedikit teladan untuk kita mungkin praktiskan dalam sistem demokrasi kita di Malaysia. Ya, itu antara 4 ataupun 5 interpretasi dan juga elemen jelas berapa kita perlu faham berkaitan dengan pilihan raya umum Indonesia ini ataupun pemilu 2024. Tetapi saya nak kembalikan sikit. Kita pergi satu ke satu antara perkara makro dan juga mikro berkaitan dengan apa yang Cik Isom sebut tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan politik, identiti politik, politik identiti. Contohnya, ia tidak dinafikan, ia masih lagi berlaku. Tetapi apa yang berlaku di Indonesia, bagaimana ia mencorak satu perjalanan parti politik sekiranya hal ini masih lagi berlaku. Sebab apa? Politik identiti dengan menyerang secara peribadi adalah sesuatu yang berbeza. Sebab ia melibatkan masyarakat yang majmuk, masyarakat yang mungkin berlainan agama dan sebagainya. Tetapi dalam politik, kenapa perkara-perkara ini masih lagi berlaku walaupun ia agak kurang selepas 2019? Tidak dinafikan, serangan itu wujud di dalam siri-siri kempen di antara tim sukses setiap calon itu yang bertanding. Sebagai contoh, dalam ketika kami sampai di bumi Indonesia ini, sudah pun bermula elemen yang dikatakan menyerang sendiri kepada Bapak Presiden Jokowi Widodo kerana Pak Jokowi menyatakan secara simbolik sokongan ataupun dukungannya itu kepada Prabowo. Walaupun tidak dinyatakan secara jelas, tetapi di sini politik simbol itu ditafsirkan oleh pengundi bahawa ini, dan sebahagian daripada para akademis mereka membantah dan juga mengambil elemen yang mengkritik ini tidak kena dengan etika kepada Bapak Presiden yang menunjukkan kecenderungan memihak kepada mana-mana calon yang bertanding. Tetapi hujah berbalas hujah, yang mana bagi saya itu elemen yang sihat, walaupun sebenarnya agak tegang. Tetapi kalau kita lihat dalam wacana-wacana di dalam televisyen mereka, debatnya panas, tetapi masing-masing berhak menyatakan
pandangan mereka secara terbuka dan masing-masing menerima dan membiarkan rakyat membuat pilihan. Ya, itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Menjadi seorang pemimpin juga punya hak untuk menyatakan sokongannya kepada siapa. Ya. Walaupun kita tahu Gibran itu anaknya, tetapi dalam masa yang sama itu yang disuarakan. Ya. Ini berbalik kepada poin yang Cik Isom katakan tadi di keempat yang kelima. Ya. Maka mereka terbuka untuk menyatakan siapa sokongan dan juga siapa yang mereka perlu sokong dan sebagainya. Tetapi kita berbalik pula kepada gerakan kempen yang diadakan. Kalau di TikTok ataupun di media sosial, termasuk di 5 debat yang dianjurkan, nampaknya netizen atau sesiapa saja tidak suka serangan peribadi. Dan itu yang dipelajari oleh Pak Anies ketika debat pertama dan juga debat kedua. Bagaimana Cik Isom melihat kepada serangan peribadi di Indonesia ini, termasuk dalam kalangan calon presiden itu, boleh menjejaskan kredibilitinya sebagai calon? Benar, ini komunikasi politik ini sebenarnya kami temui di beberapa lokasi, terutamanya di kawasan desa. Kerana imej ataupun cara berfikir masyarakat bawahan di Indonesia ini sebagai contoh oleh kerana yang melatari dalam kehidupan mereka ialah sinetron ataupun drama. Drama ini watak mereka biasanya di dalam elemen ini ada elemen yang biasanya wataknya itu akan mengundang simpati. Itu lebih diterima. Jadi apabila pihak yang selalu membuli ataupun memberikan macam tadi serangan-serangan sebegitu, bagi majoriti kelas bawahan, mereka boleh menerima hakikat bahawa mereka lebih simpati kepada mereka yang selalu diserang. Ini sebenarnya implikasi kepada mana-mana tim sukses yang mungkin keterlaluan menyerang individu ataupun peribadi, mana-mana tokoh itu kadang-kadang mengundang simpati dan akhirnya memberikan backfire ataupun kesan imbal balas yang negatif kepada tim kempen itu. Tapi psikologi pengundi sebenarnya tim sukses kena cepat untuk menanggapi elemen di peringkat mikro, terutamanya kelompok yang majoriti membuat pilihan kelas bawahan. Itu yang perlu ditanggapi. Kalau bertahun-tahun yang dulu, kita tak imbaslah 10-15 tahun yang dulu, di Malaysia berlaku serangan peribadi terhadap calon yang bertanding dan sebagainya. Tetapi untuk tahun 2020 dan ke atas ini, adakah Cik Isom melihat ia lebih kurang dan apa yang perlu kita belajar daripada Indonesia? Serangan peribadi ini bagi saya berkekalan kerana itu adalah mungkin dalam norma politik Nusantara itu dia sama saja kita berkongsi nilai, tetapi bagi saya di sini serangan itu wujud berlaku, tetapi penilaian yang berlaku di dalam pola pemikiran dan juga sikap pengundi itu sebenarnya Indonesia itu mereka sebenarnya lebih ke depan berbanding kita. Kita mungkin ada sedikit serangan, tetapi serangan itu masih lagi dalam konteks yang bagi saya jauh daripada kematangan yang dicapai di dalam pemikiran masyarakat di Indonesia. Baik, selepas ini kita nak melihat kepada apa strategi kempen dan bagaimana gerakan yang dilakukan oleh calon-calon yang bertanding di Indonesia khususnya. Kalau kita lihat bendera ataupun poster mungkin tidak banyak seperti dahulu, tetapi apa strategi yang dibawakan dan juga bagaimana ini memberi kesan kepada pemilih lebih daripada hampir 205 juta yang akan memilih pada 14 hari bulan nanti. Kita berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam temu bual khas sempena pilihan raya umum Indonesia 2024 atau pemilu. Saya masih lagi bersama dengan pengarah Eksekutif Ilham Center, Cik Isomuddin Bakar yang kini berada di Jakarta, Indonesia. Tadi banyak perkara kita sentuh, 2 elemen dan juga 2 perkara penting yang dinyatakan oleh Cik Isom. Tapi sekarang ini kita nak beralih kepada strategi kempen. Kempen ini bukan sahaja kempen pacak bendera, bukan sahaja kempen ada kain rentang yang besar dan sebagainya. Tetapi kempen bagaimana seseorang ataupun calon itu menawarkan sesuatu kepada pengundi ataupun pemilih di Indonesia. Daripada ketiga-tiga calon, daripada pemerhatian, bagaimana Cik Isom melihat kepada credibility dan juga nilai tambah yang dibawa untuk rakyat Indonesia?
Kalau kita amati mengikut tawaran manifesto ataupun visi misi yang ditawarkan oleh setiap calon, dia berbeza-beza. Ya. Tetapi kalau kita lihat syarat dengan fakta dan cadangan-cadangan yang bagi saya cadangan yang populis dan bombastik sebenarnya datang daripada calon nombor 1 dan nombor 3. Calon nombor 3 ini menggunakan calon nombor 1 iaitu Pak Anies Baswedan dan juga Pak Ganjar Pranowo ini memanfaatkan pengalaman mereka membangunkan ketika mereka menjadi gubernur, terutamanya di Jawa Tengah dan juga Jakarta ini. Jadi pengalaman itu mereka olah untuk menjadikan manifesto untuk dibangunkan ke seluruh Indonesia. Bagi calon nombor 2, calon nombor 2 ini Pak Prabowo dan juga Gibran ini bagi saya dia menawarkan polisi yang mendasar ke peringkat bawah. Sebagai contoh membekalkan susu untuk gizi seimbang kepada pelajar-pelajar sekolah ataupun keluarga miskin. Walaupun nampak isunya remeh, tetapi bagi saya ini adalah satu dasar yang betul-betul berkesan. Dan ketika kami turun ke bawah bertemu dengan pelajar-pelajar di sekolah dasar, ternyata di kawasan pedalaman ramai pelajar-pelajar mereka kurang nutrisi, dan idea ini disambut oleh pengundi di peringkat bawah itu dengan baik sekali. Walaupun nampak remeh di peringkat intelektual ataupun T20, polisi ini nampak remeh, tetapi tim sukses yang menawarkan cadangan itu sebenarnya mereka tahu segmen mana yang disasarkan oleh kempen mereka untuk mendapatkan undi terbanyak. Adakah segmen ini dibantu oleh memang Pak Prabowo dan juga Gibran yang berada dalam kerajaan bersama Pak Jokowi, itu adalah kelebihannya? Ya, sudah tentu kerana tetapi bagi saya Pak Anies juga mantan menteri. Kemudian perkara ini sebenarnya sama saja, tetapi strategi bagi saya, strategi kempen yang mengena dan memilih isu-isu yang santai itu kelebihan kepada Pak Prabowo. Berbanding dengan Pak Anies dan Pak Ganjar, idea itu lebih complicated sebenarnya untuk dijelaskan, dan mereka tidak mengolah dalam bahasa yang mudah untuk menembusi pemikiran pengundi di peringkat bawahan. Itu bagi saya sedikit kekurangan. Sebagai contoh, mengolah bahan-bahan kempen itu ke media sosial juga adalah satu kelebihan juga pada Pak Prabowo. Pak Prabowo didapati menguasai di TikTok itu lebih awal dalam kempen-kempen mereka berbanding dengan Pak Anies yang bagi saya dalam 2 minggu kebelakangan ini baru mereka menyedari bahawa mereka tertinggal untuk mengolah kempen di dalam media sosial, terutamanya di TikTok. Saya menarik apabila Cik Som sebut berkaitan dengan kempen bombastik oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar contohnya. Tetapi Pak Prabowo mungkin dia lebih kepada nilai akar umbi seperti susu dan juga makanan percuma dan sebagainya. Pada ramalan Cik Som, yang mana sebenarnya akan mendahului rakyat Indonesia? Pada pengamatan saya yang mendahulunya tadi kempen Pak Prabowo. Pak Prabowo. Kerana bagi saya kempen yang melibatkan akar umbi yang banyak ini, kita tahu bahawa sebenarnya dia sangat mikro sifatnya. Sebagai contoh kalau kita membuat pemerhatian kami, sebab kami tak mampu tinjau keseluruhan, tetapi bila kita tengok di Kepulauan Jawa, kami sampai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sekarang ini di Jakarta, kami melihat kelompok kelas bawahan ini sebenarnya mereka lebih terkesan dengan kempen Pak Prabowo yang santai, yang mesejnya simple. Dia akan mengulang mesej yang simple saja untuk membekalkan makanan yang seimbang, yang cukup supaya tidak berlaku ibu gugur kandungan sebelum tempohnya peramatang dan sebagainya. Itu adalah isu yang common berlaku di Indonesia. Dan isu itu sebenarnya diterima baik, terutamanya untuk mengeluarkan garis kemiskinan, memberikan peluang pekerjaan yang baik kepada anak-anak yang mungkin malahan untuk sambung ke sekolah menengah ataupun universiti. Itu juga tawaran yang simple bagi saya. Tetapi perkara itu memberikan satu benda yang berbekas kepada pengundi dalam kempen yang dibuat oleh calon nombor 2. Adakah sentimen ini juga tak jauh bezanya dengan Malaysia? Sama, tetapi bagi saya pun sama sebenarnya. Kalau berlaku di Malaysia pun, siapa yang menggunakan bahasa yang bombastik dan complicated untuk segmen Melayu susah nak dapat. Kita tahu siapa yang mengolah dalam bahasa yang mudah, santai, itu dukungan daripada kelompok majoriti itu lebih mudah untuk
diberikan dukungan. Ya. Itu yang berlaku di Indonesia. Sesuatu yang menarik, walaupun pilihan raya itu sama, kalau kita nak bandingkan antara Malaysia dan juga di Indonesia, pilihan raya itu sama. Cuma sistem sahaja berbeza. Sebab ini ada pilihan presiden, berbeza dengan Malaysia yang ada Perdana Menteri yang ditentukan oleh Dewan Rakyat dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam masa yang sama, Cik Hisom, bukan strategi lah, tetapi medium-medium yang ada hari ini berbeza. Ya. Contohnya TikTok. TikTok ini lebih terfokus. Boleh saja kita ada micro content 20 ataupun 30 saat, mungkin lebih kepada 1 minit yang menceritakan sesuatu. Contohnya seperti Cik Isom kata, berkaitan dengan ibu mengandung, berkaitan dengan anak yang kurang gizi dan sebagainya, dan kempen ini terus terfokus. Tetapi adakah Cik Isom melihat kepada ketiga-tiga calon ini memanfaatkan sepenuhnya media sosial termasuk TikTok, Instagram dan juga channel X? Sudah tentu kerana bagi saya generasi milenial dan juga generasi Gen Z disebut di sini yang menjadi persoalan dan juga sasaran utama. Kerana kelompok ini berada sekitar 56.5% daripada jumlah demografi pemilih di Indonesia. Satu jumlah yang besar. Kita sekadar 52% tetapi mereka 56.5%. Jadi ini adalah satu angka yang besar yang memang semua tim sukses setiap calon yang bertanding akan menyasarkan segmen ini. Bagaimana ingin menembusi pemikiran mereka? Ialah media sosial. Itu saja pilihan yang ada. Sebab itu siapa yang ketinggalan dalam menguasai TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya itu akan menjadi tekanan kepada tim sukses masing-masing untuk push bagi bahan-bahan kempen mereka sampai kepada segmen yang terbesar ini. Dan satu lagi perkara penting untuk kita lihat. Kita tahu bila pilihan presiden ni dia ada putaran 1, putaran 2 dan sebagainya. Mungkin setiap calon juga ada kebimbangan. Walaupun survey menyatakan gandingan Prabowo dan juga Gibran mungkin melepasi 50% daripada jumlah survey berkenaan. Tetapi ia tidak memaknakan apa-apa sampai kita tahu keputusan selepas 14 hari bulan. Apakah Cik Isom merasakan akan berlaku pengurangan peratusan daripada 50 dan akan berlaku putaran kedua dalam pilihan presiden? Ini yang menarik sebenarnya. Masing-masing sekarang ini bagi saya yakin bahawa setiap lembaga survey akan bertumpuk rumus untuk membuat bacaan yang tepat. Adakah cukup untuk putaran 1 selesai kesemuanya sekali, sudah tahu siapa pemenangnya, ataupun perlu dilanjutkan kepada putaran 2. Tetapi kalau kita lihat pertemuan 3 penjuru ini sebenarnya yang sukar dibaca. Dan yang kedua ialah kita perlu menyukat bagaimana keputusan Pak Jokowi membuat keputusan berani untuk keluar daripada bayangan PDAP, parti yang mendokongi beliau sebagai presiden selama 2 penggal, keluar dan mendukung calon yang tidak didukung oleh partinya sendiri. Jadi sikap ini sebenarnya adalah menunjukkan keyakinan luar biasa Pak Jokowi bahawa cukup untuk 1 putaran bagi melepasi calon yang didukung oleh Pak Prabowo dan juga Gibran. Jadi dalam konteks ini, keyakinan ini sebenarnya sejauh mana faktor Jokowi mampu menarik dukungan undi basis, undi asas yang dimiliki oleh PDAP, terutamanya di kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ni, base yang dimiliki oleh PDP kalau mampu dicuri ataupun ditarik atas faktor Jokowi saja menyumbang kepada Pak Prabowo, perlu keputusannya akan melepasi putaran 1. Tetapi sekiranya Jokowi gagal untuk memecahkan dominasi PDP ini, bagi saya dia akan mengheret kepada pasangan 2 kerana Pak Ganjar akan mencuri pengaruh Jokowi kembali. Ini menarik bila kita menyaksikan pertandingan 3 penjuru. 3 penjuru. Dia kalau dulu kita boleh cakap ia akan memecahkan undi dan sebagainya. Tetapi akhir saya kita ada beberapa minit ni berkaitan dengan KPU, Komisi Pilihan Raya Umum. Besar tugasnya, tapi itulah tugas Komisi Pilihan Raya seperti SPR di Malaysia dan sebagainya. Koordinasi yang dilihat oleh sebagai seorang penganalisis dan yang membuat tinjauan dan sebagainya daripada debat, berlakunya kempen dan akhirnya kepada kempen akhir pada 10 hari bulan dan 14 pada hari nyoblos ataupun hari pengundian. Bagaimana Cik Isom lihat? Ya, bukan tugas yang mudah untuk mengendalikan satu jumlah pemilih yang besar, 204.8 juta. Berganda daripada kita ni 10 kali ganda. Jadi jumlah yang satu besar yang melibatkan pemilih. Yang kedua, koordinasi itu melibatkan pemilihan untuk mengundi, kemudian mengawal proses pengundian, macam contohnya Bawaslu, satu unit khas pula untuk menyelia dari segi etika, bantahan dan sebagainya sekiranya aduan terhadap masalah
yang berkaitan dengan pelanggaran etika kempen dan sebagainya itu, dan satu unit lagi yang akan menyela sekiranya dua KPU dan juga Bawaslu itu tak berfungsi, dia ada satu lagi pusat untuk mengadu. Jadi ini adalah satu proses yang bagi saya sangat established di Indonesia untuk mereka mendukung bahawa dengan suara Pilpres ini, suara yang sangat agung bagi rakyat Indonesia yang memberikan mandat kepada seluruhnya, maka siapa yang memenangi calon presiden ini, dia memikul satu amanah yang besar dan mereka mempunyai wewenang ataupun dukungan yang cukup kuat kerana datang daripada proses yang sangat sulit mengendalikan satu proses pilihan raya. Sekiranya mereka melepasi semua ini, satu kewibawaan yang besar yang akan diangkat menjadi presiden selepas Jokowi Widodo. Ini penting apabila kita bercakap berkaitan dengan sistem demokrasi ketiga terbesar di dunia yang melibatkan Indonesia dan sebagainya. Selepas ini Cik Isom akan ke mana? Kami akan ke Sumatera untuk meninjau pola di sana. Jadi korelasi kita akan lihat adakah sentimen sama di Sumatera ataupun bagaimana itu sebagai penutup untuk jelajah tim Ilham Center di bumi Indonesia. Ya, ini penting sebab peranan dan juga nilai sentimen itu berbeza di setiap daerah, di setiap provinsi dan sebagainya. Kalau di Malaysia mungkin ada Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, tetapi negara ini banyak kepulauannya, banyak kawasan-kawasan tertentu. Apapun, all the best Cik Isamuddin. Terima kasih kerana bersama dengan Esra Awani di Jakarta, Indonesia, dan juga nanti kita menilai dan juga kita memahami sendirilah bagaimana proses ini. Hari ini nyoblos pada 14 hari bulan dan juga 10 hari bulan ini sebenarnya 10 hari bulan adalah kempen terakhir untuk ketiga-tiga calon dan 3 hari adalah hari tenang untuk kesemua calon, dan tempoh bertenang ni yang boleh merubah pemilih punya yang 20% undi di atas pagar. Ya, nak sokong siapa, mungkin hari ini lain, hari ketiga dah lain. Apa, terima kasih Cik Isam, terima kasih kepada anda yang menonton. Saya bersama dengan juru kamera hebat hari ini, Mazizin. Terima kasih. Terima kasih kepada anda. Saya Sanaya. Sekian dulu untuk Pilihan Raya Umum Indonesia 2024. Assalamualaikum dan jumpa lagi.